Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafz Asim. Mari mengaji Al-Quran secara bertajwid dengan saya setiap hari jam 3.30 petang dan 9.30 malam. Jangan lupa like dan follow page Fatihah untuk sama-sama menonton dan belajar. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi petang Jumaat yang mulia ini saya dapat bersama dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pecinta Al-Quran semua. Untuk kali ini kita meneruskan sesi pengajian kita. Kita akan menyambung bacaan masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Kita berada insya-Allah hari ini pada ayat 282. Jadi bagi teman-teman yang nak membuka Al-Quran, insya-Allah boleh ke halaman 48. Kalau tak, insya-Allah ayat-ayatnya akan kita paparkan di layar sebentar saja lagi, insya-Allah. Untuk hari ini kita ada sedikit perubahan dari segi teknikal. Kalau sebelum-sebelumnya itu ini adalah daripada maklum balas yang kita terima daripada teman-teman. Ada yang kata ayat Quran nampak kecil sangat Ustaz. Ada kata minta boleh ada tak penunjuk supaya tahu bacanya kat mana. Jadi insya-Allah hari ini kami cuba untuk memenuhi cadangan daripada teman-teman, insya-Allah, supaya memberi kesan pembelajaran yang lebih baik. Sebelum itu saya nak menjawab salam kepada semua yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya. Kita ada ramailah di sini ya.
kita ada Azri, Araya, Mardiah, Abdullah, Fadilah, Zulkifli, Nursyah, Nenda, Zahrah, Mardiah, Hazizah, Rasimah, Hasnah, Zaitun Latif dan ramai lagi kalau saya nak sebut satu persatu di sini. Kita ada Warsina, Rusimah dan juga Bonda pun ada dan ramai lagi kawan-teman yang lain. Jadi sebelum saya nak mulakan, saya nak minta kalau boleh sahabat-sahabat seperti biasa pengerasnya, iaitu kita tekan button share dahulu, kita kongsikan dengan rakan-rakan, teman-teman dan ahli keluarga kita insya-Allah supaya memberi impak pelajaran juga kepada mereka, bukan hanya kepada kita. Kalau kita sayangkan suami kita, sayangkan isteri kita, sayangkan anak-anak, sayangkan ahli keluarga dan teman-teman kita, insya-Allah kita share dan tag mereka supaya mereka juga insya-Allah akan dapat mempelajari sesuatu. Sebelum itu, sewaktu saya membuat huraian dan juga memberikan sedikit tips-tips berkenaan dengan bacaan Al-Quran ini, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis, iaitu sangat-sangat dihargai, dan juga saya nak minta feedback dan maklum balas daripada teman-teman insya-Allah, kerana hari ini dia punya ayat yang akan keluarnya tak sama macam yang sebelum ini. Saya nak dapatkan respon daripada teman-teman. Kalau boleh bagi sedikitlah respon macam mana, adakah lebih baik ataupun macam mana, ataupun yang dulu macam dulu lebih baik, ataupun apa-apa juga cadangan yang insya-Allah kami akan mengambil positif setiap cadangan dan orang kata apa jugalah yang disampaikan oleh teman-teman, dan kalau ada soalan insya-Allah juga boleh tolong tulislah di ruangan komen, insya-Allah kita akan cuba menjawabnya. Baik, kalau semua dah buat share pun sudah, terima kasih yang dah share. Sebelum saya mulakan, boleh tak saya dapatkan sekali thumbs up dan juga heart insya-Allah untuk saya memulakan pengajian kita pada petang ini. Surah Al-Baqarah ini, dalam surah ini pertamanya ada dari segi faktanya, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Dalam kesemua surah 114 surah yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah. Dan di dalam surah Al-Baqarah pula ada ayat yang paling panjang dalam keseluruhan Al-Quran. Apa ayatnya? Ayat yang kita nak bacakan hari ini, iaitu ayat 282 pada muka surat 48. Kerana satu muka surat hanya ada satu ayat saja. Jadi siapa boleh baca dalam satu nafas satu muka surat itu, saya bagi tabik spring. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh, jangan bimbang, jangan risau. Yang penting kita tahu macam mana nak waqaf, macam mana nak ibtidak balik, insya-Allah ya. Sama-sama kita memperbaiki bacaan kita dan juga pernafasan kita. Baik, dah bersedia belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapat komen dah sedia? Kalau semua dah sedia untuk kita mulakan, insya-Allah kita lihat pada bacaan isti'azah ini. Seperti biasa selalu saya ingatkan, hamzah dan ainnya itu pastikan benar-benar jelas perbezaan bunyinya. A'u, bukan a'u ataupun a'u. Ya, yang betulnya a'udzu, za, zi, zu di hujung lidah. Zu billah. Lafzul jalalah, perkataan Allah datang sebelumnya ba berbaris kasrah. Ini kena ingat. Bacaannya nipis. Dan lafzul jalalah, sahabat-sahabat lihat di sini, atas lam yang kedua itu baris fathah. Tetapi dibaca dua harakat. Jangan baca satu harakat. Bacanya dua harakat. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Kemudian, himinasyai. Syai, bukan syai, tapi syai. Tanir rajim. Ditutupkan rapat mulut, menyempurnakan bunyi mim dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita terus masuk kepada ayat 282 pada surah Al-Baqarah. Ya, dibacakan 4 ataupun 5 harakat. Senang, saya nak bagi tips yang mudah lah bagi teman-teman yang mungkin kalau tak ingat nama-nama hukum. Sahabat-sahabat tengok, kalau jumpa ada tanda macam ombak ini, kalau di bawahnya ada huruf mat kecil, sama ada huruf alif, huruf ya ataupun huruf waw, tanpa fikir panjang, jangan keliru, jangan risau. Bacalah 4 ataupun 5 harakat. Kemudian ya-nya besar dulu, tekankan.
Ya ay. Tekankan di atas ya itu. Yuhallazi zi di hujung lidah. Na'amanu. Di sini juga mungkin ada teman-teman, saya nak bagi satu lagi tip berkenaan dengan mat ini, bacaan panjang ini. Kalau teman-teman tak ingat nama hukum, tapi insya-Allah pelan-pelan kita cuba untuk ingatlah ya. Untuk peringkat awal, teman-teman lihat kalau tadi saya kata tanda mat ada huruf mat tanda mat ada huruf mat kecil iaitu alif wa atau ya di bawah. Sekarang ini kalau ada tanda mat datang selepasnya huruf hamzah, sama ada dalam satu kalimah ataupun dua kalimah, bacalah dengan 4 atau 5 harakat. Diharapkan mungkin ada teman-teman yang tolong tulis ya poin yang saya bagi tahu tadi. Kemudian idza tadaya ya, asalnya ya bari atas bertemu nun bunyi yan. Tapi sahabat-sahabat kena ingat ya, nun mati dan tanwin ni ada 5 hukum dia. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab. Kalau tengok nun mati yang tak ada tanda mati ni, nun kosong ini, datang selepasnya huruf ta, tak merupakan salah satu daripada 15 huruf ikhfa. Bacalah dengan kadar 2 harakat. Dengan keadaan tersembunyi, bukan jelas. Jangan baca yantum, tak betul. Dia kena baca ya, dia bunyi dia samar. Bunyi dia samar. Nak bunyi nun pun tak, ta pun tak. Bunyi dia tengah-tengah gitu. Kemudian di sini ada hukum mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi dibaca juga 2 harakat. Ikhfa syafawi bunyinya macam mana? Bunyinya macam hukum iqlab begitu. Maksudnya bunyinya itu bibirnya dibiarkan renggang sedikit. Ada renggang sikit. Jangan baca tum. Itu tak betul. Bacaannya mim yang ringan dengan kadar 2 harakat. Kemudian bidai, dai bukan dai tapi dai. Nin izhar halqi, tanwin yang selari. Izhar halqi, sahabat-sahabat lihat di sini tanwin di bawah 2 dan sahabat-sahabat lihat di sini tanwin di bawah 2. Yang ini selari atas dengan bawah, yang ini tidak selari. Bererti ini hukum lain, ini hukum lain. Ini hukum izhar halqi, ini hukum idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Insya-Allah kalau sahabat-sahabat nak belajar satu persatu, insya-Allah ada jalannya. Di akhir live ini saya akan bagi tahu macam mana. Cumanya saya nak bagi tahu di sini setiap cara dia ditulis bukan dia semata-mata orang kata apa nak bagi cantik saja. Tidak. Dia ada fungsi dia. Kenapa yang ini ditulis selari, kenapa tidak selari, ada fungsi dia. Ya, di sini izhar halqi dibacakan dengan jelas saja nin tanpa dipanjangkan ila. Di sini sekali lagi kita jumpa dibacakan mat ya, 4 atau 5 harakat sama seperti ini. Kemudian ajalim idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat. Musam dengung di situ. Kadang banyak orang silap macam mana dia baca ajalim musamman faktubuh. Ajalim musamman faktubuh. Yang betulnya ajalim musamman. Di sini tanwin bertemu fa, ikhfa 2 harakat. Fak ada hamasnya, bunyi angin tu faktubuh. Dan diwakafkan dengan ha, diberikan tanda mati. Dia namanya mati mendatang. Kemudian kalau wakaf di sini ada jim kecil, nama hukumnya namanya wakaf jaiz. Mungkin ada teman-teman nak tolong tulis. Saya tahu banyak yang saya bagi ni maklumat, input-input yang banyak. Kalau sahabat-sahabat tak sempat ikut, jangan risau, jangan bimbang. Kena ikut hari-hari lah live kita ni. Pertama, keduanya kalau nak go back to the basic, join kita jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah kita belajar balik daripada asas. Kita ajak belajar balik satu-satu hukum tajwid. InsyaAllah tak rugi. InsyaAllah berjaya dunia, berjaya akhirat. Kemudian kita ibtidak pada wal yak. Yak ada hamas. Tu ba masuk ke ba. Ba masuk ke ba. Sama jenis, sama sifat, sama makhraj. Jangan pula ada pantulan di sini. Jangan baca wal yaktub. Tubbai tak ada. Dia tak ada pantulan di sini ya.
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ. Baik, di sini hukumnya iqlab. Ba asalnya baris 2 di depan, tanwin. Tetapi di dalam Al-Quran Resam Usmani, tanwin diberikan tanda dhammah 1 ditemani dengan mim kecil. Ini sebenarnya dhammatain, 2 baris di depan macam ni. Tetapi yang ni hukum lain. Ini dhammatain juga. Tapi ini selepasnya datang hamzah. Yang ini dhammatain juga. Selepasnya datang ba. Ini hukum lain. Ini hukum lain. Ini hukum iqlab. Teman-teman senang nak ingat. Dalam Al-Quran Resam Usmani, kalau jumpa tanda macam dhammah ni, ada teman dia mim kecil, yang ekor mimnya ke bawah, confirm dah datang selepasnya huruf ba. Hukumnya iqlab. Iqlab ni apa? Kita tukar bunyi tanwinnya, bunyi nun dia kepada bunyi mim. Asalnya kitabun. Jadi kitabun sama macam tadi ikhfa syafawi, bibirnya biar renggang sedikit saja. Dengan kadar 2 harakat bil adl. Dan kemudian kita waqaf di sini. Kemudian kita sambung pada wala ya'ba katibun, izhar halqi, nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Di sini masuk beserta dengung 2 harakat. Yaktuba kama bukan kama tapi ma, allamahu Allah. Lafzul jalalah datang sebelumnya dhammah, dibaca tebal. Dan bila dia waqaf, bila kita waqaf pada perkataan Allah, pastikan waqaf dengan 2, 4 dan ataupun 6 harakat. Dia tak boleh berhenti allamahullah. Itu salah, ya. Sekurang-kurangnya allamahullah baru waqaf. Okey, so far macam mana penjelasan saya? Banyak sangat ke apakah? Kalau terlalu detail sangat, saya tak mau cerita detail lah. Saya nak cerita sikit-sikit je lah. Sahabat-sahabat nak yang macam mana? Nak saya bagi tahu detail ke saya bagi tahu sikit-sikit? Bagi komen sikit macam mana? So far boleh ikut tak? Macam mana sahabat? Saya tengah tengok respon daripada teman-teman kita. Dan juga macam mana saya nak minta sahabat-sahabat punya respon tentang ada sedikit perubahan teknikal yang kita buat pada perkongsian kita. Ayat-ayat yang kita bawa itu, mungkin ada teman-teman yang nak bagi respon sedikit lah macam mana. Lebih jelas ke berbanding sebelum ini ataupun yang sebelum ini lebih baik. Baik. Setakat ini yang banyak yang tolong tulis poin-poin yang saya berikan, terima kasih saya ucapkan. Saya nak dapatkan komen. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Baik. Teman yang mana baru join kita, jangan lupa pengeras kita, tekan button share dulu. Tekan button share dulu. Dan terima kasih yang memberikan komen yang positif. Cadangan-cadangan sebenarnya yang semua sahabat-sahabat berikan, kami memberi perhatian setiap cadangan yang sahabat-sahabat berikan demi memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Ya, diharapnya dengan sedikit perubahan yang kita lakukan ini dapat membantu lebih lagi teman-teman dalam menguasai bacaan Al-Quran. Baik, kita lihat sambungan ayatnya. Tapi saya nak bagi tahu insya-Allah selepas kita habis huraikan semuanya. Sebab ayat surah 282 ni dia satu muka surat, satu ayat. Jadi kita baca sama-sama di akhir nanti. Sekarang saya nak bagi tahu dulu dia punya setiap hukum-hukum yang ada pada ayat-ayat yang akan kita baca. Baik, kita teruskan. Baik. Falyaktub di sini ada qalqalah. Wal yumlilil ladzi lilil bukan lilil. Banyak orang baca yumlilil, bukan lilil lilil. Lilil. Cuba ikut baca sama-sama. Jangan tengok saja, jangan dengar saja. Kalau nak dapat impak pelajaran yang lebih berkesan, ikut kita baca sama-sama insya-Allah. Yumlilil ladzi alaihil. Alaihil bukan alaihil. Ramai baca alaihil. Kalau baca alaihil lepas ni memang kena rotan lah. Alaihil. Alaihil. Kemudian haqqwal. Haqqwal. Ku nak ke wal itu jangan lambat. Selalunya bila perkataan nak masuk kepada perkataan yang lain, yang mana di akhir perkataan yang pertama itu satu harakat. Kadang-kadang orang dia terlambat masuk. Bila terlambat masuk, dia jadi kedengaran macam 2 harakat. Jadi contohnya,
alaihil haqqu wal. Jadi dia lambat nak masuk ku ke wal itu, jadi seakan-akan ku tu 2 harakat. Salah, ya. Wal yattaqillah. Baik, lafzul jalalah datang sebelumnya huruf yang berbaris kasrah baca nipis. Kalau macam ni kita baca allamahullah. Yang ni jangan pula baca wal yattaqillah. Salah, dia kena baca nipis. Datang sebelumnya baris kasrah. Wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas. Ada pantulan yabkhas minhu syai'a. Iwat an menjadi a dengan kadar 2 harakat. Boleh jelas diharapnya huraian yang saya berikan. Kalau sahabat-sahabat rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart insya-Allah, dan jangan lupa tekan button share. Kita teruskan ayat seterusnya. Fa in, di sini hukum ikhfa. Asalnya nun mati kalau bertemu hamzah baris bawah bertemu nun bunyi in. Tapi bila datang kaf, fa in 2 harakat. Kana allazi zi 2 harakat. Alaihil hil bukan hil, haqqu safihan izhar halqi. Han jelaskan saja. Izhar halqi itu hurufnya ada 6. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain. Ya, itulah ke-6 huruf izhar. Kalau ada jumpa nun mati ataupun tanwin datang salah satu 6 huruf tersebut, bacalah dengan jelas, jangan dipanjangkan. Au muncungkan mulut. Dha'i dha makhrajnya di tepi. Dha'ifan fan. Jelaskan izhar halqi. Lihat, izhar tanwin atas dengan bawah dia mesti selari. Mesti selari. Kalau dalam Al-Quran Rasam Osmani dia mesti ditulis dengan selari. Sebab itu saya mencadangkan teman-teman, kalau masih ada lagi yang menggunakan Al-Quran Rasam Imla'i, tukarlah, cari Rasam Osmani. Senang. Kerana tip-tip yang perkongsian yang saya berikan adalah berkait rapat dengan cara tulisan di dalam Al-Quran Rasam Osmani. Awla yastati, tati, pertama huruf ta, kedua huruf ta. Jangan bunyi tati, kalau tati dua-dua huruf ta. Kalau bunyi tati, dua-dua huruf ta. Yang ini pertama huruf ta, kedua huruf ta. Yastati'u ai. Dengungkan di sini 2 harakat. Yumillahu wa fal yumlil. Wali. Tekankan di sini ya-nya bersabdu. Waliyuhu bil adl. Kemudian ada waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh waqaf. Kemudian sambung terus pada wastashhidu syahidaini mir. Di sini nun mati bertemu ra. Nun mati bertemu ra. Nun matinya kosong saja. Kalau pada izhar halqi nun matinya ada tanda mati, idgham bi gunnah sama juga seperti idgham bila gunnah. Ni idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya, nun mati kosong. Ni nun mati bertemu ra, idgham bila gunnah. Yang ni masuk dengan dengung, yang ni masuk tanpa dengung. Ini baca mir, asalnya min rijalikum, tapi dia kena baca mir rijalikum. Cuba dengarkan. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Kum, bukan kum tetapi kum. Kita balik kepada asas. Kaf baris depan bunyi ku. Bila bertemu mim, kum. Boleh? Okey, kita teruskan ayat yang seterusnya. Fa'in lam. Kalau teman-teman merasakan perkongsian ini bermanfaat, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar, saya ucapkan. Jangan lupa hari Jumaat yang mulia ini, tekan button share, kita panjang-panjangkan. Bayangkan kalau ada orang yang dapat manfaat daripada perkongsian kita, insya-Allah dia beramal, kita dapat pahala. Sambil-sambil duduk, sambil-sambil sembang pun insya-Allah pahalanya mengalir kepada kita. Bukan gaduh bayak pun. Orang Kedah kata kan, bukan kena bayak. Insya-Allah tekan button share saja. Baik, di sini kita lihat fa'il nun mati bertemu lam. Idgham bila gunnah ada 2. Nun mati bertemu ra ataupun tanwin bertemu ra, ataupun nun mati atau tanwin bertemu lam. Dia ada 2 huruf saja, lam dan ra. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis. Kemudian di sini bacanya fa'il.
Asalnya fa'in. Tapi bila dah jadi idgham bila gunnah baca fa'il. Lam. Lam hukum izhar syafawi. Jangan panjang. Sempurnakan bunyi mimnya. Izhar syafawi samalah seperti izhar halqi. Mim mati ada tanda mati. Kalau nun mati ada tanda mati. Dia ada yang tak ada yang ada. Jadi menunjukkan hukum yang berbeza. Kemudian yakuna rajulaini farajulu. Asalnya farajulun. Tapi bila datang waw jadi idgham bi gunnah kena dengung. Masuk beserta dengung. Berapa panjang? 2 harakat. Jangan lupa. Farajulu wam. Sekali lagi kita jumpa izhar syafawi. Ra'atani mim. Dengungkan. Kalau sahabat-sahabat jumpa dalam Al-Quran, ini saya nak beritahu. Nun sabdu ataupun mim sabdu, jangan lupa dibacakan dengan 2 harakat. Siapa tak baca 2 harakat, jawabnya salah. Ya, kena baca 2 harakat. Jangan lupa di sini baca mim. Di sini ikhfa 2 harakat juga. Taur. Ra di sini dia baca tebal. Jangan baca tar, tapi baca taur. Tardawna minasyuhada'i ikhfa sekali lagi. Tadilla ha pedas. Dahuma fatudzakkira dahumal ukhra. Boleh? Kita teruskan slide yang seterusnya, ayat yang seterusnya. Baik. Satu lagi, kita naikkan terus. Tadi kita dah baca sampai sini. Teruskan. Wala ya'basyuhada. Dibacakan 4 atau 5 harakat. U'idha madu'u. Kemudian ada sekali lagi tanda waqaf. Kemudian terus ibtidak pada wala tas'amu. Sama juga di sini dibacakan 4 atau 5 harakat. Saya bagi tahu apa tadi? Ada tanda mat, tengok datang selepasnya hamzah. Sama ada dalam 1 kalimah ataupun 2 kalimah. Ada nama hukumnya, tapi untuk memudahkan sahabat-sahabat, mungkin peringkat awal ni tak ingat nama pun tak apa lagi. As long as baca bagi betul dulu. Ya. Kemudian ikhfa di sini 2 harakat. 2 harakat di situ. Tubuhu saghiran. Izhar halqi, jelaskan ron. Au kabiran. Jelaskan di sini. Izhar halqi. Sekali lagi. Tanwin bertemu hamzah. Ila ajalih. Hanya kita berikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Kalau nak sambung, barulah dibacakan dengan baris 2 harakat. Sebab ada ya di sini. Ya? Kemudian kalau pilih untuk waqaf, terus masuk zalikum. Teruskan. Zalikum. Kum. Bukan kum tetapi kum. Aqa. Ada pantulan di sini. Khala-khala sughra. Sahabat-sahabat mungkin ada yang nak tolong tulis. Teman-teman kalau jumpa huruf ba, jim, dal, qaf ataupun ta yang ada tanda mati. Tanda sukun asli. Ini dipanggil sukun asli. Memang ada tanda mati. Ataupun tanda mati mendatang kerana waqaf. Kerana kita berhenti. Dia kena baca ada pantulan. Kena ada pantulan ataupun lantunan. Satu. Bukan satu. Kalau baca satu, macam nombor 1 tu jadi huruf ta. Yang ini huruf ta. Kena ingat. Ikhfa 2 harakat. Dallah. Lafzu jalalah dibaca tebal 2 harakat. Wa aqqa. Ada pantulan di sini. Wa mulish syahadati wa adna wa ad. Ada pantulan di sini. Saya beritahu tadi 5 huruf. Ba, jim, dal, qaf, ta. Jangan baca wa adna. Tak betul. Dia kena baca wa adna alla taur. Tebal. Jangan baca tar. Itu salah. Kena baca tabu. Kemudian illa. Sama juga dia baca 4 atau 5 harakat.
an takuna tijaratan. Sekali lagi izhar halqi. Tan, jelaskan, jangan panjang, terus masuk. Hadiratan. Sahabat-sahabat lihat di sini. Ini yang saya beritahu tadi. Tanwin 2 di atas, selari. Tanwin 2 di atas, tidak selari. Berarti ini hukum lain, ini hukum lain. Tijaratan, tanwin bertemu ha, izhar halqi. Hadiratan, bertemu ta. Tanwin bertemu ta, ikhfa. Ikhfa. 2 harakat, jangan lupa, jangan tinggal. Hadiratan, gitu. Nah, bunyinya tersembunyi je. Kalau ini bunyi tijaratan, tapi jangan baca hadiratan pula. Kena baca hadiratan, gitu ya. Tudirunaha bainakum, idhar syafawi. Falaysa alaikum. Mungkin kita naikkan dahulu ayatnya. Mungkin nanti ada sahabat-sahabat teman kita tak nampak nanti. Falaysa alaikum, idhar syafawi. Junahun, idhar halqi di sini. Tanwin yang macam nombor 69. Dalam Al-Quran As-Samusmani, sahabat-sahabat lihat. Ini tanwin di depan. Ini pun tanwin di depan. Tapi ini macam nombor 99. Ini macam 69. Menunjukkan ini hukum beza-beza. Ini tanwin bertemu hamzah, izhar halqi. Ini tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Bacanya pun macam tak sama. Tulis tak sama, baca pun tak sama. Alaikum junahun. Masuk saja hun terus. Alla taktubuha. Kemudian ada qaf lam ya, waqaf qili dia panggil ini. Afdal diwaqafkan. Kalau nak sambung pun tidak jadi salah. Kita teruskan. Wa ashhidu, dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Iza tabayatum, tum. Bukan tum tetapi tum. Selalu saya ingatkan, sahabat-sahabat terlupa ingat lagu Hindustan kan. Pele tum mereka kata kan. Tum gitu. Bukan tum tetapi tum. Kemudian terus ibtidak pada wala yudarraka. Di sini mak lazim kalimi musakhkhal. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Saya nak bagi tip yang mudah. Kalau tak ingat nama mak lazim kalimi musakhkhal itu, ingat ada tanda mat, datang huruf yang ada tanda sabdu. Kalau tak ingat nama huruf pun tak apa, janji baca 6 harakat. Macam waladdallin. Dibaca 6 harakat. Jangan baca 4, jangan baca 5. Kena baca 6. Sama juga di sini. Wala yudarra katibu wala syahid. Bu asalnya bun. Ba tanwin di depan bunyi bun. Tapi bila datang waw, dia masuk beserta dengung 2 harakat. Wala syahid. Kemudian wa ikhfa sekali lagi. Wa dengungkan dengan baca ikhfa ya. Sembunyikan di belakang ta itu 2 harakat. Taf'alu fa in, dengungkan in nun sabdu. Saya bagi tahu tadi, jumpa nun sabdu, mim sabdu dengung 2 harakat. Nahu fusuqu. Di sini iqlab. Di awal ayat tadi saya dah bagi tahu dah penjelasan tentang hukum iqlab. Ada baris ditemani dengan mim kecil yang ekor mimnya ke bawah. Confirm datang selepasnya huruf ba. Menunjukkan itu hukum iqlab. Iqlab maksudnya menukar. Apa yang ditukar? Bunyi nun kepada bunyi mim yang nipis. Bibirnya dibiarkan renggang sedikit. Fusuqu. 2 harakat. Bikum. Kemudian terus. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullah. Lafzul jalalah datang sebelumnya baris dhammah, baca tebal. Jangan baca wattaqullah. Salah lah. Dia kena baca wattaqullah. 2 harakat. Saya dah bagi tahu tadi. Walaupun nampak tulis 1 di sini baris 1 tapi baca 2.
yu'allimukumullah. Dan waqaf juga dengan sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Kita teruskan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan tanwin di sini bertemu ain, hukum izhar halqi. Jelaskan saja bunyi innya terus masuk alim gitu. Dan waqafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik. So far macam mana huraiannya? Jelas tak jelas? Sahabat-sahabat boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Saya nak tengok respon daripada teman-teman. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan. Baik. So macam mana? Okey ke tak okey? Minta bagi feedback sikit daripada sahabat-sahabat. Berbanding mungkin ada teman-teman yang selalu bersama dengan kita setiap hari mengikuti live kita ini. Sedikit perubahan teknikal yang kita lakukan ini diharapnya memberikan impak pelajaran yang lebih baik kepada teman-teman. Khususnya kalau sebelum ini kita tak ada cursor itu. Jadi kita datangkan dengan cursor itu dan kita besarkan lagi ayat Al-Quran itu supaya nampak lebih jelas. Dan supaya bila ada cursor itu, ada pointer itu, sahabat-sahabat tahulah di mana huraian yang sedang saya berikan. Ataupun di manakah tempat-tempat yang sedang saya berikan huraian tersebut. Baik, so far Alhamdulillah respon yang bagus daripada Seniati Selamat Suzia. Saya nak sebut nama pun payah ni. Kalau saya sebut silap jangan marah. Suzaini Chun, Su, Hajariah Alias, Asiah, Hasnah Norizan, Mardiah, Bonda, Zainun dan semualah ya. Semua juga yang memberikan komen-komen yang sangat positif. Alhamdulillah. Diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu. Diharapnya inilah menjadi bekalan akhirat kita insya-Allah. Kalau nak harapkan orang kata apa, amalan kita sendiri berapa banyak saja. Sebab itulah saya suka membuat perkongsian ini. Walaupun kita membuat perkongsian secara percuma, tetapi bagi saya kepuasan yang saya dapat kerana saya tahu insya-Allah jika kita lakukan sesuatu ikhlas kerana Allah Ta'ala, ianya tidak akan sia-sia. Kalau teman-teman dapat mengamalkan sesuatu daripada perkongsian saya, insya-Allah saya pun tumpang dapat pahala. Begitu juga bila teman-teman tekan button share, ahli keluarga dan kawan-kawan kita dapat belajar sesuatu. Jadi teman-teman sahabat pecinta Al-Quran juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa henti insya-Allah sehingga hari kiamat. Jadi yang belum lagi menekan button share, saya rayu sekali lagi insya-Allah kita tekan button share, kita kongsikan dengan kawan-kawan dan ahli keluarga kita. Dan juga insya-Allah kita nak baca sama-sama sekarang ini. Kita nak tengok sama-sama daripada awal ayat 282. 282 insya-Allah. Sebabkan ayat ini panjang, jadi teman-teman jangan risau, insya-Allah kita akan jumpa pendek-pendekkan sedikit supaya tidak supaya lebih orang kata apa, memberikan kemudahan kepada teman-teman yang mungkin nafasnya tidak sampai insya-Allah. Dah bersedia belum kita nak baca ni? Kita nak baca sama-sama insya-Allah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih yang memberikan komen yang sangat positif. Diharapkan teman-teman ya dapat tekan button share insya-Allah. Dan jangan lupa kalau nak ikut sambungan pelajarannya esok hari, insya-Allah doakan Allah berikan saya kesihatan dan panjangkan umur. Insya-Allah saya akan bertemu dengan teman-teman. Kita nak mulakan bacaan insya-Allah dengan isti'azah. Kalau semua dah bersedia, kita akan mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl ولا يأب كاتب أن
يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلى أن تكون تجارة حاضرة تديرونها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapnya sedikit sebanyak huraian dan juga panduan yang saya berikan tadi dapat membantu sahabat-sahabat pencinta Al-Quran meningkatkan kualiti bacaan
masing-masing. Jadi diharapkan Allah SWT memberikan keberkatan pada pertemuan kita pada hari yang mulia ini, insya-Allah. Juga suka ingin mewawarkan bahawa bagi sahabat-sahabat yang berhajat untuk mempelajari Al-Quran, insya-Allah kami akan berikan 1 bulan pengajian secara percuma, insya-Allah, di pusat pengajian kita di Wangsa Maju ataupun di Ceras bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur. Dan bagi mereka yang berjauhan daripada Kuala Lumpur, jangan bimbang, boleh sertai menjadi ahli cepat Quran. Kami akan kirimkan juga sebuah buku asas dan buku tajwid ini ke rumah anda. Kita belajar balik daripada asas. Kami telah bukan saja sahabat-sahabat yang menjadi ahli mendapat 2 buah buku ini, tetapi mendapat rakaman kedua buah buku ini. Ada lebih daripada 150 video pengajian daripada buku ini. Dan juga kita berikan aplikasi yang merupakan dalamnya ada rakaman 2 buah buku ini. Serta kami berikan e-book nota ringkasan asas tajwid kepada teman-teman. Dan juga mendapat rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk, insya-Allah, yang akan diberikan daripada masa ke semasa. Jadi marilah kita bersama-sama meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita dengan menjadi ahli cepat Quran. Jadi bagi yang berhajat, insya-Allah, yang nak meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, nak betulkan balik makhraj huruf, nak belajar balik hukum tajwid satu persatu, sangat sesuai. Kerana bila kita baca Al-Quran, baca ayat macam saya huraikan tadi, banyak sangat hukum-hukum tajwid nak ingat dalam satu-satu ayat. Jadi kalau go through this proses ini, sahabat-sahabat akan belajar satu persatu, bukan saja satu-satu hukum, malahan satu-satu huruf kita betulkan balik. Kerana di dalam bahasa huruf-huruf hijaiyah ini ada huruf-huruf yang hampir sama kedengarannya. Contohnya huruf za dan za, sa dan sa, dan macam-macam lagi lah. Jadi dalam buku ini kita akan belajar balik satu persatu hurufnya, hukum-hukumnya, dan kita bawakan contoh-contoh dan pelbagai lagi keistimewaan. Dan juga sahabat-sahabat akan mendapat konsultasi eksklusif dengan kami, insya-Allah. Jadi yang berhajat, yang nak jadi ahli cepat Quran, nak belajar balik daripada bawah, boleh komen di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran, insya-Allah, dan dapatkan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan. Jika nak datang berjumpa dengan kami, tapi buat appointment dulu, insya-Allah, boleh datang berjumpa kita di alamat kita di 27 Jalan Wangsa Delima 2A, Fatihah Learning Center. Sahabat-sahabat boleh Waze ataupun Google Map Fatihah Learning Center, insya-Allah. Dan juga nombor telefon kita, mungkin siapa nak print screen nombor telefon, nak hubungi kita ataupun nak WhatsApp kita juga, insya-Allah. Dan juga bagi mereka yang nak daftar mengaji Al-Quran, sama ada nak kami bantu, boleh WhatsApp kami ataupun komen di ruang bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun boleh daftar sendiri di website yang tertera di bawah tersebut. Jadi insya-Allah, saya harapkan perkongsian saya petang ini memberikan sedikit sebanyak input, nilai tambah pada teman-teman untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, insya-Allah. Kalau nak ikuti sambungan bacaan ayat yang seterusnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 9.30 pagi, 3.30 petang dan juga 9.30 malam. Baik, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian saya untuk kali ini. Kalau teman-teman tidak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita akan teruskan setakat itu dahulu. Ya, kalau ada soalan, insya-Allah saya nak ambil soalan-soalan lah kalau ada soalan. Baik. Ada Nur Ijah tanya nak sanad. Kalau nak sanad, kena datang belajar berdepan dengan saya. Sanad saya tak bagi online lah. Kita tak bagi melalui online. Kalau sanad kena berlaga lutut orang kata. Kalau kita dalam konteks sekarang bukan kita duduk bersila lah. Maksudnya kena berdepan lah. Kena berdepan. Itu lebih baik lah. Itu lebih baik adabnya. Kerana saya mengambil sanad, saya pergi berjumpa guru gitu. Kalau nak betul-betul nak mendapatkan sanad Al-Quran, itu special case lah ya. Diharap menjawab soalan Nur Ijah. Baik, Pak Sumang kata nak jadi ahli. Terima kasih Pak Sumang. InsyaAllah pihak kami akan cuba hubungi nanti bagaimana untuk mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Diharapkan teman-teman ya, yang lain juga yang berhasrat, jangan tangguh-tangguh lagi ambil keputusan hari ini. Kerana kita tidak kenakan yuran pengajian bulanan ataupun tahunan. Yuran pengajian hanya sekali seumur hidup saja. Jadi insya-Allah tidak rugi. Selain daripada itu, kita akan berikan buku asas dan buku tajwid ini kepada anda yang akan dikirimkan. Jadi yuran keahlian itu termasuk dengan harga buku dah, termasuk dengan wang pos buku dah. InsyaAllah belajar sampai mati.
Join jadi sekali saja, bayar yuran keahlian, insya-Allah boleh belajar sampai bila-bila. Pelajaran boleh diakses sama ada melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Cepat Quran. Kita telah masukkan video-video dalam itu, insya-Allah. Selain daripada dapat video-video pelajaran yang kita berikan, dapat juga eksklusif konsultasi dengan kita, insya-Allah, yang akan kita berikan daripada masa ke semasa kepada sahabat-sahabat yang menjadi ahli Cepat Quran. Baik, saya buka lagi satu ataupun dua soalan terakhir ya. Diharapkan kalau teman-teman ada soalan berkenaan dengan ilmu tajwid, jangan risau. Kalau hari ini dengan ustaz, banyak sangat ustaz bagi tahu ni, hari ni kami nak ingat mana satu. Jangan risau. Tu namanya belajar, proses pembelajaran. Nama pun proses. Pembelajaran itu satu proses. Bukan kata dengar sekali boleh ingat terus, tidak. Esok dengar lagi, lusa dengar lagi. Jadi ikuti live kita setiap hari, insya-Allah. Setiap hari kita berikan, bukan saja musim PKP, kita dah buat live ini dah lama. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang beristiqamah dengan kita, insya-Allah saya yakin dan percaya banyak sudah pelajari. Mungkin teman-teman yang dah selalu bersama dengan kita, mungkin ada boleh berikan komen. Sahabat-sahabat boleh lihat di atas, komen-komen di atas. Banyak yang berikan komen-komen positif, alhamdulillah. Jadi memang kaedah ini sangat terbukti, sangat berkesan. Mereka telah menjadi ahli, ramai telah yang kita bantu, termasuklah mu'alaf yang datang daripada zero basic, tak kenal huruf pun, ramai sudah yang dah boleh baca Al-Quran. Jadi bagi kita yang ada niat nak meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, jangan bertangguh lagi. Hari ini join jadi ahli Cepat Quran, insya-Allah kita sama-sama bantu. Esok kami akan kirimkan buku ini ke rumah anda. Baik, kalau tidak ada soalan-soalan yang lain, saya rasa untuk itu dulu pada kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di ruangan yang akan datang esok hari. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaudah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah,
dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.